A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah Rabbil Alamin, yang mentadbir sekalian alam. Selawat dan juga salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Selawat dan salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, buat ahli keluarga baginda dan para sahabat sekaliannya. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'asir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Ya Allah, lapangkanlah dada kami ya Allah. Bukakanlah belenggu yang mengikat lidah kami ya Allah, agar mereka memahami perkataan kami ya Allah. Ya Allah, limpahkanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah, dan kurniakanlah kami rizki yang luas yang lapang ya Allah, dan berkatilah segala usaha kami dan terimalah segala amal kami ya Allah. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, limpahkanlah ke dalam hati kami ya Allah rahmat-Mu ya Allah. Limpahkanlah dalam hidup kami ya Allah rahmat-Mu ya Allah. Limpahkanlah buat kami ya Allah, kurniakanlah buat kami hikmah-hikmah-Mu ya Allah. Hikmah yang terlindung di sebalik segala kejadian. Hikmah di sebalik apa yang berlaku ya Allah. Kurniakanlah buat kami ya Allah segala hikmah-hikmah-Mu ya Allah. Dengan redha-Mu, dengan keberkatan-Mu, dengan pengampunan dan pertolongan-Mu ya Allah. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, sesungguhnya ya Allah, daku dan kami semua ya Allah menyerahkan segala urusan kami ya Allah. Segala urusan kami, kesedihan kami, kekecewaan kami, kedukaan kami, kesakitan kami, kebimbangan kami, ketakutan kami ya Allah, dan segala ujian dan masalah yang sedang kami lalui ya Allah, kami serahkan bulat-bulat sepenuhnya kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Engkaulah yang maha melihat, Engkaulah yang maha mengetahui, Engkaulah yang maha melihat segala-galanya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tuan-puan muslimin muslimat yang dikasihi, insya-Allah pada pagi ini kita seperti biasa akan meneruskan majlis ilmu kita, iaitu kuliah Riyadhus Salihin. Masya-Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir, terutamanya sahabat-sahabat ekspedisi Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan yang sihat walafiat, dalam keadaan tenang dan kuat. InsyaAllah apa jua yang sedang kita lalui pasti akan berlalu. Seperti mana yang dah pernah kita hadapi perkara-perkara daripada sejak kecil lagi. Sejak kita sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, sedar-sedar kita telah berada di tahap ini sekarang. Kalau umur saya 40 tahun, tuan-puan ada yang umur lebih lagi, ada yang kurang lagi. Telah banyak yang kita lalui, telah banyak kesedihan, kebimbangan, ketakutan, keperitan, ujian-ujian yang telah kita tempuh. Maka segala pengalaman yang telah Allah berikan, segala laluan-laluan ujian yang pernah Allah susun untuk kita, yang telah kita lepasi satu demi satu, sebenarnya untuk kita menjadi orang yang lebih matang, orang yang lebih tenang, orang yang lebih kuat, orang yang lebih bersangka baik dan lebih bersemangat. Bukan melemahkan kita. Ibarat selama ini melalui ujian-ujian itulah kita sentiasa dipaku,
Kita sentiasa diketuk dan dilentur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membuatkan kita berdiri semakin kukuh, membuatkan kita lebih kuat untuk menghadapi ribut, taufan dan badai yang datang. Jadi insya-Allah yakin dan percaya apa jua yang sedang kita lalui dan hadapi sekarang, kita sebenarnya memang telah disiapkan oleh Allah untuk menghadapinya. Ujian mengikut tahap sekolah rendah ujian macam ni, sekolah menengah tahap macam tu. Sebab itu ujian semakin berat bila kita makin dewasa. Kerana Allah tidak pernah membebankan kita, melainkan Allah tahu kita mampu. Kita mampu, sebab itu Allah beri. Dan jangan bandingkan ujian kita dengan ujian orang lain. Dan jangan bandingkan ujian orang lain dengan ujian kita. Sebab Allah telah tetapkan bahagian masing-masing, kisah hidup masing-masing, cara hidup masing-masing, perjalanan hidup masing-masing. Alhamdulillah, subhanallah. Okey, tuan-puan yang dihormati lagi dikasihi, marilah sama-sama kita mulakan dulu majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Seterusnya marilah sama-sama kita membacakan 10 ayat terawal dan 10 ayat yang terakhir daripada suratul Kahfi. Dan telah sekian banyak kalinya saya mengulang-ulang kelebihan dan fadilat membaca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi. Ia sebagai satu benteng dan cara kaedah kita mohon berlindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada segala fitnah akhir zaman, tipu daya, tipu muslihat, iblis, jin, syaitan dan juga dajjal serta kuncu-kuncunya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah sahabat-sahabat, tuan-puan sekalian, Allah rizkikan kita pada pagi ini berkumpul di majlis ilmu secara online Al-Amayah ini. Mudah-mudahan asbab itu kita juga dikumpulkan oleh Allah di syurga kelak. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah taman syurga yang sementara walaupun Al-Amayah, moga Allah terima. Mudah-mudahan dengan istiqamah kita, kesungguhan kita hadir, kemudian kita sebarkan pula, kemudian kita usaha untuk berikan yang terbaik dengan komen, dengan emoji, dengan share link, dengan gift-gift yang non-stop di TikTok ni. Kita buat pula, kita bantu pula majlis ilmu kita ini. Mudah-mudahan semua itu Allah pandang bagaimana sumbangan kita kepada taman syurga yang sementara di dunia ini. Moga Allah kurniakan kepada kita taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Subhanallah, berkaitan dengan majlis ilmu adalah taman syurga, itu bukan satu julukan ataupun gelaran yang diberikan oleh para alim ulama ataupun kita fikir-fikir sendiri, oh majlis ilmu taman syurga. Tapi tidak, itu adalah yang disebut di dalam hadis Nabi. Bukan kita yang letak majlis ilmu tu taman syurga, tidak. Tapi taman syurga itu memang disebut dalam sebuah hadis Nabi. Nabi bersabda, "Idza marartum", apabila kamu melihat ataupun kamu melalui ataupun terlintaslah, idza marartum bi riyadil jannah, apabila melintas ataupun kamu melalui ataupun kamu ternampak-nampak macam itulah dengan taman syurga, farta'u, Nabi kata maka singgahlah. Kamu kena berhenti sejenak, kamu kena singgah, kamu kena duduk sekejap. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, ya Rasulullah, apakah itu taman syurga? Tertanya-tanyalah pada fikiran sahabat, ada ke taman syurga di dunia? Lalu Nabi menjawab, hilaku zikri, iaitu pertemuan ataupun majlis ataupun bulatan ilmu
ataupun zikir, majlis zikir. Hailakul zikri maksudnya ialah pertemuan zikir, iaitu satu pertemuan yang kita menyebut tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang agama kita. Pertemuan yang mengingatkan kita kepada Allah dan Rasulnya, kepada agama. Pertemuan yang terisi di dalamnya ilmu-ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, menambahkan cinta kepada Allah, mendekatkan kita kepada akhirat. Jadi itulah yang Nabi sebut taman syurga. Tuan-puan, sebab itu nak berada dan nak singgah dan istiqamah dengan taman syurga sangat susah. Tidak mudah, betul atau tidak? Ada ujian, ada cabaran. Berbanding untuk kita hadir ke taman-taman lain dibandingkan dengan taman syurga. Jadi Alhamdulillah tahniah kepada semua sahabat yang selalu istiqamah, yang selalu hadir dan menyebarkan taman syurga yang sementara di dunia. Mudah-mudahan sebab apa yang kita lakukan ini, Allah berikan kita taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimi muslimat yang dikasihi lagi disayangi. Jangan bertangguh lagi untuk kita membaca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tanya, saya uzur boleh baca tak? Boleh dengan niat zikir. Sebab 10 ayat awal dan akhir ni memang ada dalam hadis Nabi tentang fadilatnya. Jadi ia telah pun termasuk dalam ayat-ayat yang boleh dijadikan zikir dan ayat yang boleh dijadikan sebagai doa perlindungan. Namun kepada yang tak boleh baca, tak ingat, tak erti baca, anda dengarkan dulu. InsyaAllah perlu tanam niat untuk pandai baca Quran. Dan kalau tak mampu, cuba hafal. Kalau tak mampu juga dengar. Mendengar bacaan Al-Quran juga beroleh pahala. Okey, insyaAllah ya. Ada yang kata dah baca. It's okay, ulang berapa kali? Ulang lagi. Alhamdulillah. Ada yang dah menjadi amalan lepas subuh je baca. Bagus sangat. Kepada yang belum baca ataupun dah baca, marilah kita ulang-ulang kembali. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita baca suratul Kahfi ayat ke-10 terawal dulu. Sekali lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا, wahai Tuhan kami, kurniakanlah buat kami min ladunka rahmah, daripada sisimu rahmatmu, wahayyi lana min amrina rasyada, dan sempurnakanlah bagi kami dalam semua urusan kami ya Allah petunjukmu yang jelas.
Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Seterusnya kita akan membacakan 10 ayat awal, 10 ayat terakhir suratul Kahfi. InsyaAllah tadi tu sambil baca ada baca satu komentar tu. Nanti saya kupas komentar tu. Sebenarnya dah ramai dah yang bagi komen ni dalam live saya, dan juga sebenarnya tak perasan apa yang berlaku. Lepas tu barulah beberapa hari ni saya tengok-tengok beberapa isu. Oh, that's why lah ada komen-komen seperti ini. It's okay, nanti saya respon insyaAllah. Kita fokus pada majlis zikir dulu. Nanti selesai kita akan respon insyaAllah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita tengok ayat yang kedua dan ketiga, insyaAllah itulah yang kita kejar, yang kita damba dan kita harap. Tuan-puan dimati Allah sekalian, cuba tengok ayat yang kedua daripada surah Kahfi yang kita baca ni. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. Okay, start daripada ayat وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Al-Quran ini memberikan berita gembira bagi orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang melakukan amal kebajikan, yang melakukan amal soleh, iaitu bagi mereka pahala yang baik, iaitu syurga. Bagi orang yang beramal soleh, Allah akan kurniakan syurga baginya. Makithina fihi abada, yang mana dia akan kekal selama-lamanya di dalam syurga tersebut. Masya Allah. Seterusnya kita akan baca 10 ayat terakhir suratul Kahfi, dan kita dah kupas juga pada minggu yang lepas tentang terjemahan ayat yang terakhir, 10 ayat terakhir ni. Hari ni kita baca je sebab insyaAllah kita nak masuk ke majlis ilmu kejap lagi. Okey, kita baca 10 ayat terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa aradna jahannama yawma idzin lil kafirina arda alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an zikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rizkikan kami membacanya siang dan malam, jadikan ia hujah kami ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah. Sekejap. Ada banyak persoalan yang menarik dan soalan yang menarik. Sekejap. Tu yang saya sambil senyum tu. Terbaik sangat. Mana saya sempat baca, saya baca tau. Yang tak sempat, minta maaf. Sebab komen laju. Cik suami. Tak dengar kan? Lepas tu boleh. Okey. Dengar ke? Tak dengar kan? Bisik-bisik. Dengan cik suami ada pesanan sikit. Okey. Ya gitu. Okey, baik. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita nak baca apa sekarang? Kita nak baca Asmaul Husna. Okey. Kita baca nama-nama Allah 99 ni. Jom kita cari kekuatan, cari ketenangan. Saya pun sedang kuatkan diri saya ni. Sedang nak pujuk hati ni. Ada yang koyak ni. Semalam koyak sikit ni. Lepas tu jahit balik. Macam tu lah kan. Kita ni. Nama pun perempuan. Lelaki pun koyak sekarang. Perempuan apatah lagi. Jadi bila dah koyak tu jahit balik. Koyak jahit balik. Walaupun dah biasa dah. Lalui dah benda yang sama. Cerita-cerita ujian hidup kita ni berulang je tuan-puan sekalian. Cuma dengan orang yang berbeza. Situasi yang berbeza. Kadang kita rasa makin tua makin kuat. Tetapi kadang-kadang makin tua makin sensitif lah pula. Tapi tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan dengan zikrullah ini Allah kuatkan. Itulah cara kita jahit hati kita yang koyak. Kita jahit hati kita yang bersedih dengan memuji nama-nama Allah. Tuan-puan sekalian, nama Allah 99 ni powerful tuan-puan sekalian. Sebab Nabi sebut apa? Nabi kata, Inna lillah, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman. Allah memiliki 99 nama. Mi'atan ila wahidan, 100 kecuali satu. Man ahsaha, siapa yang menghafalnya, beramal dengannya, membacanya, mengalungkannya. Termasuklah yang kita nak buat sekejap lagi ni. Dakhalal jannah, maka dia pasti akan masuk syurga. Masya Allah, jaminan syurga tuan-puan sekalian. Ciri-ciri ahli syurga adalah orang yang sabar. Ciri-ciri orang yang sabar, dia cepat bangkit. Bukan tak boleh bersedih. Saya pun selalu nangis. Saya jadi mudah nangis. Nangis je. Tengok apa-apa, tengok video sahabat kita di Palestin, terus nangis. Kan kecil hati sikit nangis. Contohlah. Mudah nangis. Bukan tak boleh menangis. Saya pun menangis. Bukan tak boleh down. Itu sifat manusia. Ada waktu kita down. Ada waktu kita koyak. Ada waktu kita terluka. Ada waktu kita jatuh. Ada waktu kita terduduk. Tetapi kita kena segera menjadi orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin, kerana Allah bersama dengan orang yang sabar. Sebab kita nak Allah bersama dengan kita. Kita nak kita bersama dengan Allah. Kita nak Allah bersama dengan kita. Hidup ini tak ada makna kalau Allah tidak bersama dengan kita.
Walaupun ada suami bersama, anak bersama, kawan bersama, ramai orang bersama, tapi kalau Allah tidak bersama dengan kita, hidup ini tidak ada makna, tidak ada erti. Itulah sebesar-besar musibah. Ingatlah firman Allah, Allah sebut dan Allah pujuk kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Sebab itu kedudukan orang yang sabar ini sangat tinggi. Dia bersama dengan Allah, Allah bersama dengannya. Sebab itu kita kena cepat move on tuan-puan sekalian. Cepat bangun, cepat bangkit, lap air mata, tarik nafas. Lepas tu kita memuji dan memuja Allah Subhanahu Wa Taala, maka pertolongan Allah akan datang dengan cepat, insya-Allah. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, mari kita memuji nama Allah, dan itu juga perintah Allah. Allah perintahkan kepada kita apa dia, tuan-puan sekalian? Allah perintahkan kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu firman Allah. Sesungguhnya di sisi Allah ada nama-namanya yang mulia, fad'uhu biha. Maka berdoa dan memintalah dengan nama-nama Allah tersebut. Jadi tuan-puan sekalian, jom kita menyebut 99 nama Allah ini dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang penuh mengharap. Sebab kalau kita memahami setiap satu nama-nama Allah ini, kita sangat mencintai Allah, kita sangat merindukan Allah. Kita tahu setiap nama yang kita sebut sekejap lagi terkandung makna yang begitu tinggi, yang begitu mulia, yang begitu indah. Dan kita sangat bergantung dengan setiap satu nama-nama Allah ini. Contohnya bila kita sebut Allah ya Salam, ada nama Allah As-Salam, Allah yang Maha Sejahtera. Kita nak hati yang sejahtera, hati yang hidup yang sejahtera di dunia dan akhirat. Bila kita sebut nama Allah Al-Mu'min, Allah yang Maha Tenang, kita nak hati yang tenang, kehidupan yang tenang. Bila kita sebut nama Allah Ar-Razzaq, kita memerlukan rizki, mengharapkan rizki yang barakah daripada Allah. Bila kita sebut nama Allah Al-Matin, nama Allah yang Maha Teguh, nama Allah yang Maha Teguh, kita minta Allah teguhkan hati kita, Allah kuatkan hati kita, Allah kentalkan hati kita. Bila kita sebut nama Allah Al-Hafiz, ya Allah Al-Hafiz, ya Allah yang Maha memelihara dan menjaga. Kita risau keluarga kita, anak cucu kita, suami kita, diri kita, ibu bapa kita. Kita mengharapkan Allah menjaga diri kita dan seluruh keluarga kita. 99 nama Allah itu semua mengandungi nama yang indah. Allahu Akbar. Jadi sahabat-sahabat, jom kita baca Asmaul Husna. Orang yang uzur boleh baca, orang yang tak solat boleh baca, orang yang masih belenggu maksiat boleh baca. Itu yang tadi saya tengok komen di IG, comel je soalan dia. Dia tanya macam ni, Ustazah, ni kawan saya suruh tanya. Kawan saya ni tanya, boleh ke kalau kita nak bersedekah dan waktu yang sama kita belum jaga solat? Solat tu tak dijaga lagi, tak penuh lagi, kejap solat, kejap tak. Boleh ke kalau bersedekah? Masya Allah, soalan ni memang comel. Ikhlas, tulus, mulus je soalan ni. Jujur je. Orang yang tanya ni soalan dia baik sangat ni. Bayangkan ya, ada orang terfikir-fikir, layak ke aku nak bersedekah? Aku belum solat sempurna. Layak ke aku nak zikir? Aku ni tak tutup aurat. Layak ke aku ni nak hadir majlis ilmu? Aku ni seksi. Aku ni tak semayang. Boleh ke hadir majlis ilmu? Masya Allah tuan-puan sekalian. Untuk kita melakukan sesuatu amal soleh, tidak syarat untuk kita jadi sempurna. Tidak syarat untuk sesuatu ibadah sempurna. Dan saya amat berduka cita dan sangat terkilan dengan ayat-ayat daripada kau baik tak payah tutup aurat kalau kau pun tak semayang. Contoh, daripada tak payah sedekah lah, semayang pun tak sempurna lagi. Tak payahlah nak hadir majlis ilmu, nak zikir-zikir, semayang pun tak. Ataupun tak payahlah berzikir, tutup aurat pun tak. Zikir tu sunat, tutup aurat tu wajib. Ini adalah satu kata-kata yang buruk, minta maaf. Satu kata-kata yang bersalahan dengan dakwah yang sebenar. Satu kata-kata yang Nabi tidak pernah tuturkan. Tuan-puan sekalian, jangan kita meremehkan apa jua perbuatan baik, apa jua amal soleh kerana perbuatan buruk.
kerana maksiat yang masih berkekalan, yang masih kita tidak boleh tinggalkan. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, buatlah apa saja kebaikan. Buatlah apa saja amal soleh. Buatlah. Semoga dengan itu Allah berikan kita kekuatan untuk tinggalkan maksiat. Allah beri kita kekuatan untuk menjadi istiqamah dalam taat. InsyaAllah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, bagi soalan tu, boleh ke nak sedekah dan keadaan semayang pun tak penuh? Jawapannya boleh. Semoga Allah menerima sedekah kita dan Allah jadikan sedekah itu sebagaimana hadis Nabi-Nya, sadaqatun junnah, sedekah adalah perisai daripada api neraka. Sadaqatun burhanun, sedekah adalah satu saksi yang nyata, yang kuat di akhirat kelak. Sedekah-sedekah kita ni akan bersaksi ada hadapan Allah kelak. Ya Allah, aku bersaksi hamba-Mu ini membantu orang ni. Dia bersedekah di masjid ni, dia membantu sekian-sekian. Mereka akan menjadi saksi yang akan mempertahankan orang-orang yang bersedekah. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, kita nak bacakan Asmaul Husna. Marilah kita memuji dan memuja Allah yang kita cintai, kerana Allah sangat mencintai kita. Allah sangat sayangkan kita. Sebesar mana cinta kita pada Allah, tidak akan mampu untuk melawan ataupun menandingi cintanya Allah pada kita. Sekuat mana kita nak masuk syurga Allah, Allah lebih kuat nak masukkan kita ke syurganya. Sekuat mana kita takutkan neraka Allah, Allah lebih lagi mahu melindungi kita daripada nerakanya. Masya Allah. Jadi tuan-puan sekalian, mari kita memuji dan memuja Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basidul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Mudhillul Sami'. Al-Basirul Hakamul Adl. Al-Latiful Khabir. Al-Halimul Azim. Al-Ghafurul Syakur. Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit. Al-Hasibul Jalil. Al-Karimul Raqib. Al-Mujibul Wasi'ul Hakimul Wadudul Majidul Ba'isul Syahid. Al-Haqqul Wakil. Al-Qawiyul Matin. Al-Waliyul Hamid. Al-Muhsil Mubdi'ul Mu'id. Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyum. Al-Wajid Al-Majid. Al-Wahidul Ahadul Samadul Qadir. Qadirul Muqaddimul Muakhirul Awwalul Akhir. Al-Zahirul Batinul Walil Muta'alil Baru Tawwab. Al-Muntaqimul Afu Ra'uful Malikul Mulki Dzul Jalali wal Ikram. Al-Muqsitul Jami'ul Ghaniyul Muniyul Mani'ud Dar. An-Nafi'un Nurul Hadil Badi'ul Baqi. Al-Warisul Rashidul Saburul Ladzi Laysa Kamislihi Syai'un wa was-Sami'ul Basir. Allahumma salli afdala salati ala as'adil makhluqati ka Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun wa ghafala an zikrihil ghafilun. Alhamdulillah,
Seterusnya kita selawat ke atas Nabi yang kita rindu, yang kita cinta, yang kita dambakan syafaatnya. Marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Seterusnya kita baca zikir rahmat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak sahabat-sahabat. Selesai majlis zikir. Sahabat di IG masih lagi ada isu dengan suara Ustazah jadi kasar. Sebenarnya saya tak tahulah, macam ada masalah isu teknikal macam mana entah. Dan saya belum dapat penjelasan daripada tim. Saya harap hari ini tim tolonglah beri penjelasan pada saya. Why IG suara jadi kasar lah, macam lelaki lah, kejap lembut, kejap bertukar-tukar suara. Ada yang kata okey. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Terima kasih. Sahabat di TikTok ada 5.3k. Di FB ada 3k, 5, 6, 7, 8, 9,000 lebih yang hadir ni. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Tadi ada yang bertanya, saya tak ingatlah di platform mana, dia kata, Ustazah, bagaimana dengan situasi mendoakan keburukan orang yang pergi ke konsert baru ni? Saya akan jawab soalan ini. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, kita tidak boleh mendoakan keburukan ataupun bala diturunkan kepada sesiapa sahaja, kecuali musuh-musuh yang terang dan jelas membenci, menunjukkan kebencian, penentangan dan pelaksanaan terhadap Islam dan umat Islam. Subhanallah. Sebagaimana Nabi berdoa untuk musuh-musuh Islam, mereka yang membunuh dan menyeksa umat Islam, seperti mana yang pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi berdoa, mendoakan keburukan kepada musuh-musuh Islam, kafir harbi, orang kafir yang diperangi ataupun yang memerangi umat Islam. Seperti mana kita mendoakan keburukan, kemusnahan kepada Israel, Zionis dan semuanya, kepada musuh-musuh Islam ni, yang itu dibenarkan. Tetapi kepada kafir zimmi, beza. Harbi ni kafir perang yang memerangi umat Islam, menunjukkan kebencian dan permusuhan yang jelas terhadap umat Islam. Tetapi untuk kafir zimmi, iaitu orang musyrik dan orang kafir yang hidup secara aman dengan kita, yang sama-sama bayar cukai, bekerja dan sebagainya, yang perlu kita lakukan kepada mereka adalah kita berdakwah pada mereka, kita santuni mereka, kita dekati mereka, kita sampaikan tentang Islam buat mereka. Jangan tanya soalan, oh Ustazah sebenarnya tak tahulah mereka ni zimmi ke harbi.
Sebab nampak lembut je di luar, kita tak tahu di belakang. Kita tidak mampu untuk menegaskan ataupun meletakkan apabila mereka bermuka-muka dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, apatah lagi mendoakan jika untuk orang Islam. Apa lagi mendoakan keburukan untuk orang Islam. Jadi Islam memang tidak mengajarkan untuk sesiapa sahaja mendoakan keburukan. Contohlah doa supaya stadium Bukit Jalil hari tu runtuh lah, gempa bumi lah, ada ribut taufan lah, berlakulah pentas roboh ke apa ke. Na'udzubillah min zalik. Saya sebenarnya tak perasan pun situasi itu berlaku. Lepas saya baca beberapa komen, saya kata betul ke? Takkanlah ada pendakwah ke, penceramah ke, ataupun orang Islam sendiri mendoakan kehancuran dan kemusnahan. Kemudian semalam barulah saya tahu, bila nama saya naik tag ni, saya pun baca, oh kenapa macam ada orang nak marah saya ni. Soalannya saya ni mendoakan kehancuran kepada mereka yang pergi ke Stadium Bukit Jalil baru ni. Saya cek balik tulisan tak ada, dan saya yakin saya tak pernah menyebutkan perkataan seperti itu. Ya, saya tidak pernah menyebutkan. Kalau tuan-puan dengar bagaimana cara saya sampaikan berkenaan dengan isu tu, tuan-puan, saya kata tuan-puan tak ada dengar saya doakan keburukan ataupun kehancuran dan sebagainya. Rupanya berlaku salah faham. Ada hamba Allah yang namanya sama dengan saya, Asma Harun, tetapi ejaan lain. Di situ ada berlaku sikit salah faham posting beliau dengan posting beliau. Jadi orang print screen, orang sebarkan, orang ingat itu saya, tapi sebenarnya bukan saya. Jadi saya menghormati pendekatan individu tersebut. Mungkin itulah caranya dalam mempertahankan dan menunjukkan kemarahan dan kebenciannya kepada konsert tersebut. Dan saya ada cara yang berbeza, tuan-puan sekalian. Saya lebih bezalah cara. Jadi sebenarnya kami individu yang berbeza, kami orang yang berbeza. Tapi bila saya tengok komen-komen di situ, di akaun tersebut, dan bukan fake, kebanyakannya 90% kot orang menyangka itu saya. Jadi memang orang macam marah, maki, kutuk saya, kecam, seolahnya saya begitulah ya. Itu yang saya kata koyak sikit semalam tu. Saya rasa begini, saya dah selalu kena banyak sangat fake account, di FB, fake account sangat banyak yang membuatkan nama saya jadi kotor dan orang membenci tanpa sebab. Fake account yang nak memburukkan saya, menjatuhkan kredibiliti sebagai pendakwah sangat banyak. Saya tak tahu siapa yang gigih sangat. Lepas tu mereka menyebarkan ilmu-ilmu yang salah di situ, tulisan-tulisan yang salah. Mereka menyebarkan perkataan-perkataan yang tak pernah saya cakap, tapi orang yang tak semak diingat itu adalah akaun saya. Maka itulah yang berlaku. Masuklah lampakan dalam PM, dalam DM tu, ancaman, kecaman, kebencian, maki hamun, keji. Tuan-puan sekalian, hampir setiap hari saya hadapi benda-benda ni. Tuan-puan, kalaulah saya tak kuat, tak sanggup nak hadapi caci maki kebencian ini, tuan-puan sekalian, saya tak memilih untuk dakwah terbuka. Saya tak memilih. Dah ada ramai penceramah pendakwah dia kata, Ustazah, saya dah lama tak buat live sebab terlalu banyak fitnah Ustazah. Saya tak ngajar dah online ni. Saya ngajar masjid ke masjid, surau ke surau je. Kalau nak buat live pun tertutup. Saya tak buat dah. Sanggup dia kata, Ustazah kuat lagi ya nak buat live hari-hari. Saya bukan buat seminggu sekali, saya buat hari-hari. Saya sampaikan ilmu setiap hari dan saya buat teguran setiap hari dan saya memilih untuk buat terbuka. Tuan-puan sekalian, kalau fikir dah makin tua ni, makin nak jaga hati orang kata. Makin nak fikir diri sendiri, betul kan? Nak tenang-tenang saja. Saya boleh memilih pendekatan penuh kasih sayang. Pendekatan yang lunak didengar. Yang sedap saja didengar. Tak gunakan platform dakwah ini untuk nahi mungkar. Hanya amar makruf je, semua orang suka. Tetapi bila buat kerja nahi mungkar, memang saya menghadapi kebencian, kemarahan daripada pelbagai pihak, pelbagai sudut. InsyaAllah saya akan teruskan sampai akhir hayat. Doakanlah. Sebab doa tuan-puan sekalian, sokongan tuan-puan sekalian, saya lebih melihat kata-kata semangat dan sokongan dan doa tuan-puan berbanding kata-kata yang melemahkan, yang keji, yang hina, yang maki hamun tu. Sebenarnya kita saling menguat.
Saya takkan kuat melainkan doa kalian semua. Kata-kata semangat. Sebab manusia biasa, kita perlu saling menguatkan. Allah berfirman, at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam jalan kebaikan dan jalan ketakwaan. Jadi, saya ada akaun rasmi semuanya atas nama, kalau FB saya ada 2 saja. Satu, Ustazah Asma Harun page rasmi ni. Kedua, iaitu Asma Harun. Asma Harun, itu je. Sama juga TikTok, IG tak ada. Belum lagi yang akaun-akaun fake yang dibina untuk bisnes atas nama saya. Itu semua produk scammer, produk guna. Saya juga diserang oleh pihak-pihak ni. Pihak-pihak, minta maaf ya, orang yang dalam bidang perubatan ni. Padahal bukan saya jual produk kesihatan tu. Tapi orang guna nama saya, muka saya. Tapi saya tak pegang pun. Saya pegang benda lain. Tapi saya pegang benda lain. Tapi dia gantikan dengan gambar tu kepada produk tu. Produk yang klaim macam-macam. Untuk kesihatan ni. Ramai yang kata, Ustazah saya beli teh Ustazah tu, saya tak ada jual teh. Ustazah saya beli bla bla bla. Tak ada, saya tak ada jual. Tapi fake. Sama juga pelaburan. Ada yang masuk, Ustazah saya masuk pelaburan tu, berapa makcik bayar? 2,000. Saya tak ada buat pelaburan apa-apa. Saya tak pernah terlibat dengan mana-mana agensi pelaburan. Ada yang bayar paling tinggi 20,000. Jadi tolong tapis apa sahaja. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, serangan terhadap saya daripada ilmuwan dan juga daripada politician. Minta maaflah saya sebut begini. Saya tak tahu kenapa di kalangan ilmuwan. Saya bukan kata alim ulama, kerana alim ulama takkan buat begini. Tetapi ilmuwan, maksudnya orang yang ada ilmu, orang yang profesional, orang yang ada pengaruh dalam masyarakat. Contohlah hari itu, saya kupas berkenaan dengan poligami. Bukan saya tak tahu, ada video khas yang memburukkan saya. Saya jelaskan tentang poligami dan saya baca daripada Jabatan Mufti Wilayah hampir sejam setengah. Saya kupas dari sudut hukum hakam poligami, keharusan, bagaimana poligami boleh jadi harus, boleh jadi makruh, boleh jadi haram poligami. Bagaimana poligami itu menjadi satu kewajipan, dituntut ketika itu apabila berlaku sekian-sekian. Dan bagaimana kata-kata saya ataupun pandangan saya pula terhadap poligami dari sudut saya sendiri. Akhirnya dipotong pendek kuliah itu ataupun penjelasan itu sejam setengah. Saya juga bercakap as a counselor, pengalaman saya jadi perunding cara menguruskan kes-kes poligami. Apa yang berlaku tuan-puan saya ketika itu? Pihak-pihak yang kurang bertanggungjawab ini potong pendek-pendek. Kemudian dia buat pula kupasan khas. Saya tak nak sebut nama. Saya tak pernah membenci dan tak pernah bermusuh dengan pihak-pihak ini. Tapi pihak-pihak ini non-stop. Dan mereka juga ilmuwan. Mereka juga ada pengaruh. Mereka buat video dan sebarkan di media sosial. Tak puas hati lagi, sebar lagi di YouTube. Yang memang tujukan kepada saya, kepada Ustazah Asma Harun. Dan melabelkan saya pelbagai label-label yang buruk. Dan bila tengok komentar-komentar, semuanya memaki saya, menghina saya. Pelbagai lagi. Ini berlaku dalam bulan lepas. Lepas tu, mereka tidak berpuas hati dengan begitu apa sahaja kesilapan, walaupun perkara furuk, perkara yang ada persisian pendapat ulama, bukan furuk, perkara furuk, bukan perkara usul. Sedaya upaya memberikan imej yang buruk, pelbagai bentuk, pelbagai cara. Itu saya kata, antara ujian saya adalah ilmuwan-ilmuwan. Tuan-puan sekalian, kita kalau cari salah orang memang akan jumpa. Kalau cari salah memang jumpa, sebab manusia tak boleh, al-insanu la yakhlu anil khati' wa nisyan. Manusia tidak akan sunyi daripada salah dan silap. Tuan-puan kalau perasan, tuan-puan tahu siapa dan apa yang dimaksudkan. Sama juga sekarang ini saya baru tahu. Sebenarnya saya baru tahu semalam ada satu konsert yang berlaku yang diadakan di Kelantan. Tuan-puan tahu ada konsert. Boleh dikatakan itu konsert agak liar. Kerana penari dan penyanyi tersebut memakai menjolok mata dan sangat seksi. Orang bukan Islam lah. Saya baru tahu semalam. Kenapa ramai sangat yang tag nama saya, tag, sampaikan ni. Lepas tu, memang mereka kata, mana Ustazah Asma? Mana Ustazah Asma? Tag nama, Ustazah Asma ni dengan yang panggil nama saya bukan Ustazah Asma. Tu memang ramai lah yang panggil saya Semak Harung. Semak Harung. Dia ejen nama saya SEMAK, Semak Harung. Ayah saya pula HARUNG.
Saya kata macam ni, ada saya balas, saya kata nama saya Asma Harun dan Asma itu ada maksud yang mulia, sebab itu nama Allah Asmaul Husna. Jadi kalau nak hina saya, jangan hina nama saya. Dan ayah saya adalah nama Nabi, Nabi Harun. Jadi janganlah menghina nama ayah saya. Janganlah pula Harun ditukar jadi Harung. Kalau pun benci dan tak suka saya atas sebab politik ke, sebab ilmu ke, sebab apa, janganlah menghina nama saya. Boleh tulis nama penuh, nak maki-makilah. Tetapi kedua nama itu nama tokoh dalam Islam. Asma itu nama kakak ipar Nabi. Asmaul Husna nama-nama Allah yang tertinggi. Al-Husna tu yang mulia. Harun pula nama Nabi. Saya pernah tegur hamba Allah ni yang eja nama saya dengan teruk. Saya tegur tu je. Saya kata hinaan, makian tuan saya terima. Sebab kalau ikutkan aib saya lagi banyak daripada apa yang tuan tulis ni. Jadi tuan-puan sekalian, pasal konsert di Kelantan, siapa yang tahu? Saya nak tanya. Ada marketing ke konsert di Kelantan tu? Ada hebahan ke? Saya tak tahu. Dan kebanyakan daripada rakyat Malaysia yang tuju kepada konsert yang berlaku di Kelantan, semua tahu selepas konsert tu diadakan. Bermaksud konsert itu konsert ini bukan saya nak bela ni, saya nak bagi tahu situasi saya. Berbeza dengan konsert Coldplay tu, dah tahu berbulan-bulan sebelum. Awal tahun lagi hari tu dah dijual tiketnya. Awal tahun hari tu lagi dah ada hebahan. Maksudnya konsert Coldplay ini terbuka untuk semua. Dan marketing dibuat besar-besaran. Tuan-puan tahu tak, harga tiket yang dekat 400 tu duduk atas bucu sana tu. Lagi dekat, lagi mahal, lagi dekat harga sampai 4,000, beribu-ribu. Tuan-puan faham? Kita faham dan semua tiket sold out. Yang paling murah tu dekat 400 ke 200 lebih. Yang saya tahu 300 lebih. Paling murah duduk ujung, tak nampak apa-apa tu. Tak nampak apa-apa, jauh tinggi tu. Makin dekat ribu-ribu. Dibuat hebahan sekian-sekian, terbuka untuk semua. Kita tahu tu awal tahun, berbulan-bulan sebelum. Konsert yang berlaku di Kelantan semalam, saya tengok memang teruk, memang dahsyat. Dibuat secara tertutup untuk orang bukan Islam sahaja. Untuk perayaan apa dah? Ada satu perayaan yang dibuat. Itu artis daripada Thailand ke artis di tempatan, tapi saya tak baca detail. Cuma saya kata dan saya juga nak bagi tahu, saya juga nak nyatakan di sini, bagi saya, walaupun konsert itu tertutup, walaupun hanya untuk orang bukan Islam, di tempat yang tertutup, tak ada marketing dibuat, tidak ada hebahan pendaftaran, dan saya rasa tak ada dibayar tiket. Tak tahulah, mungkin ada tiket ke apa ke, saya tak tahu. Sebab kita tahu konsert yang berlaku tertutup di Kelantan untuk orang bukan Islam tu memang tak ada hebahan. Kalau ada hebahan, mungkin insya-Allah saya dan para pendakwah juga akan menentangnya kalau ada marketing dibuat terbuka untuk semua. Namun walau bagaimanapun, saya tetap nak menyatakan pendirian walaupun itu konsert yang tertutup, tetap perlu ada garis panduan konsert yang patut dipatuhi oleh orang bukan Islam. Seperti mana saya rasa diberikan juga, maksudnya garis panduan kepada Coldplay, apa yang diorang tak boleh buat, diorang tak boleh melampaui batas, tak boleh terlalu sekian-sekian. So konsert kepada yang bukan Islam di mana-mana negeri pun, walaupun untuk orang bukan Islam, bila melibatkan terbuka, memang dia tertutup, tetapi dia di ruangan terbuka. Sebab kita tengok ada ramai orang muda, anak-anak, walaupun itu anak orang bukan Islam, tapi kita tak kena jaga. Maksud saya ialah garis panduan tu kepada artis yang dijemput tu tidak boleh pakai sampai soft porn. Bagi saya itu tarian juga soft porn, separa lucah, pakaian separa lucah. Bila tengok sepintas selalu artis yang mengadakan konsert di Kelantan tu, memang kita rasa untuk orang bukan Islam juga, mereka juga ada sifat malu. Ibu bapa mereka pun tak suka anak-anak mereka melihat. Sebab memang pakaian sangat seksi, sangat dahsyat, dan tarian juga sangat dahsyat. Di tempat terbuka, walaupun program konsert itu tertutup, memang untuk bukan Islam saja, tetapi maksud saya terbuka. Dia bukanlah tertutup macam dalam bar, dalam kelab-kelab. Contoh tertutup betul-betul yang atas Genting Highland tu.
Tapi dia di ruangan yang terbuka dan kehadiran pun ramai, dan ramai orang muda dan mungkin remaja pun ramai. Begitu maksud saya. Jadi walaupun dengan alasan ia tertutup untuk buka Islam saja, mudah-mudahan negeri Kelantan dan semua negeri di Malaysia tetap memberikan garis panduan kepada artis yang bukan Islam. Maksudnya bukan suruh tutup aurat, tetapi tidak boleh berpakaian melampau sampai menjolok mata. Kita tidak mahu menormalisasikan suasana ini walaupun untuk orang bukan Islam. Memang kita tidak boleh nak kawal cara orang bukan Islam berhibur, tetapi dalam agama-agama lain juga mereka menjaga adab, akhlak. Agama-agama, bukan agama Islam saja yang menjaga maruah dan menjaga maruah adab akhlak. Betul atau tidak? Bukan Islam saja, agama lain juga menjaga. Subhanallah, alhamdulillah. Jadi begitulah tuan-puan sekalian. Sebab tuan-puan sekalian, saya juga nak nyatakan begini, antara cabaran saya tadi saya sebut ilmuwan. Si comel ni masuk, tutup pintu tu. Luqman, tutup. Ai. Masuklah pula si Momo. Ambil jap Momo, geramlah tengok Momo tu. Ya, sombong dia Momo sekarang. Okey. Momo tu si kucing. Kenapa di Kelantan ya? Tuan-puan kena faham, siapa yang pernah pergi Kelantan? Saya pernah sekolah di Kelantan. Kelantan ada banyak Cina, banyak Buddha, dan antara patung terbesar di Malaysia kan, Buddha tu di Kelantan. Kelantan ni sebelah Siam kan? Sebelah aja. Sempadan, ada laluan daripada Kelantan tu. Lepas tu tuan-puan sekalian, Cina Kelantan dengan orang Islam Kelantan, dan orang Cina Kelantan ni boleh kecek Kelantan supor Kelantan, supor Melayu, memang tak pelak langsung. Saya bukan nak bela Kelantan ke apa. Orang yang tek saya, marah saya tu, dia kata macam ni, oh Ustazah, mentang-mentang kena negeri Oredio, mentang-mentanglah kena negeri sebelah dia, langsung tak tegur. Oh, mentang-mentanglah kena dekat Selangor. Apa sekalian, kepada orang yang sangat taksub dengan politik, orang yang pagi, petang, siang, malam memang politik, yang makan pun politik, tidur pun politik, main politik, yang tak tahulah saya nak kata. Politik memang ada dalam Islam, tapi kita dilarang untuk taksub. Bersungguh-sungguh boleh, buat sehabis baik dalam politik boleh, tapi maksud taksub adalah apabila seseorang itu dia tidak boleh menerima orang berbeza dengan dia, dan dia akan membenci orang yang tidak sama dengan dia, orang yang tak terima pandangan dia, dan bukan daripada kumpulan dia. Dia akan menunjukkan kebencian, kemarahan, maki hamun. Ketahuilah anda ada masalah taksub, dan hadis Nabi ada berkaitan taksub. Dek, cari jap hadis Nabi tentang asabiah dan taksub. Ini Nabi larang, Nabi tegur. Ini di antara menjadi punca kemusnahan umat Islam, perpecahan umat Islam bila ada taksub. Tuan-puan sekalian, saya akui, saya of course sebagai manusia yang waras, sebagai warga negara Malaysia, of course saya ada kecenderungan politik. Salah ke saya ada kecenderungan politik? Kalau salah, bermaksud saya tak merdeka, saya diikat, saya dibelenggu, saya dipaksa. Kita semua ada kecenderungan politik. Walaupun orang itu dia dilihat natural sekalipun, dia mesti ada kecenderungan politik di mana-mana. Tapi saya as a pendakwah, saya tidak menggunakan platform politik, ataupun saya cuba sedaya upaya untuk menjaga supaya saya boleh menyampaikan dakwah kepada kedua-dua pihak. Tuan-puan sekalian, kalau anda perhatikan, bila sesuatu kenyataan saya ataupun tindakan saya ataupun gambar-gambar saya cenderung kepada politik A, maka orang B pula kutuk-kutuk saya. Bila perkataan saya cenderung pula kepada politik B, orang A pula kutuk-kutuk saya. Jadi saya sentiasa menjadi bahan untuk kecaman, kutukan, makian ni. Begitu. Sebab itu saya tidak boleh menunjukkan secara jelas kecenderungan saya di mana-mana. Memang ada orang kata Ustazah ni penakut, Ustazah ni tak bertahan, Ustazah ni memanglah nak kata pendakwah dunia lah, saya ni penunggang agama, macam-macam lah tuan-puan sekalian. Masya Allah, muslimin, muslimat, itu biasa, itu normal. Allahu Akbar. Okey, Dik, ini seorang je, kamu boleh tunggu kat bawah ya.
Ada tak perkataan? Okey. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa, Dik, saya kan, ini kamu perasan tak, saya selalu tegur, saya tak suka yang duduk atas lantai, kemudian jangan duduk jauh, kan susah. Kalau ada bucu jauh lagi, kamu pun duduk bucu jauh lagi, Dik. Jangan macam tu. Saya selalu cakap, okey, dekat sikit, Dik, bawa supaya senang. Okey, sorry, sebab ada staff yang masuk. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda sebanyak 3 kali, halakal, Allahumma salli Muhammad, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Maksudnya, musnahlah golongan yang melampau. Nabi sebut musnahlah golongan yang melampau. Musnahlah puak-puak yang melampau, yang berlebihan. Musnahlah golongan yang melampau. Imam Nawawi ketika menafsirkan maksud al-mutanatti'un ialah mereka yang terlalu teliti, melampau dan melepasi had atau batasan dalam perkataan dan perbuatan mereka. Saya itu juga di dalam Sahih Bukhari terdapat sebuah hadis yang melarang perbuatan yang melampaui batasan ni, perbuatan yang keras ni. Inna dina yusrun wa lan yushaddad din ahadun illa ghalabah. Sesungguhnya agama itu mudah. Janganlah seseorang daripada kamu menyukarkan, menyulitkan urusan agama itu atau urusan kehidupan itu, melainkan kamu akan tewas. Kamu akan tewas. Dik, ini tak ada hadis yang berkaitan dengan ta'assub tu. Ta'assub, asabiyah. Jadi bagi saya yang betul ya. Subhanallah. Ada tak? Tak ada. Tak apa. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Sebab itu, Masya Allah, walaupun saya ada kecenderungan politik kepada mana-mana, tetapi saya tidak menggunakan platform politik. Kedua, saya cuba sedaya upaya untuk nak kata macam mana ya, saya berkawan dengan semua, saya menghormati semua. Bahkan sekejap lagi saya ada ceramah, tapi saya tak sebut. Saya ada ceramah dengan pihak yang saya tidak ada kecenderungan politik dengannya. Saya akan kuliah, saya akan sekian-sekian. Ada orang tanya, Ustazah, kenapa Ustazah tak, jaranglah Ustazah puji PMX. Ustazah tak suka PMX Tu pun ramai yang tanya juga. Kalau tuan-puan ikut saya sekian lama, saya jarang untuk memuji dan memujilah mana-mana Perdana Menteri. Daripada saya start dakwah secara terbuka tahun 2017, sebelum tu dakwah tertutup masjid-masjid surau, saya tidak menunjukkan pujian, walaupun PH ke, PN ke, BN ke, termasuk PN. Kalau siapa yang ingat, masa bawah PN dulu, ada satu konsep yang dilakukan dan saya lantang juga menegur dan menghalang. Ada yang kata Ustazah ni, kalau PN buat, dia tak kata, kalau PH buat, kata. Anda salah. Kalau saya nak cari link, apa yang saya tegur dan saya buat secara terbuka, tak kira di mana-mana, di bawah pemerintahan saya siapa. Itu yang saya katakan. Kenapa saya tidak puji direct, saya tak tunjukkan sokongan saya? Sebab apa? Bila saya tunjukkan sokongan kepada pemimpin-pemimpin A, maka kumpulan B akan serang saya. Bila saya tunjuk sokongan kepada pemimpin kumpulan B pula, kumpulan A pula serang saya. Bayangkan ya, sebab tu akhirnya saya lebih memilih tidak menunjukkan kecenderungan. Kecuali bila dekat pilihan raya, kita masuklah sikit, kita sentuh-sentuh, kan, kita nak bagi pencerahan. Tu je lah. Selepas itu, tuan-puan sekalian, saya fokus dakwah. Jadi tolonglah orang politik, berhentilah serang saya. Berhentilah jadikan saya sebagai modal untuk anda nak. Saya tegur Coldplay bukan saya atas dasar, saya tegur Coldplay memang kepada konsert tersebut. Tetapi dipolitikkan. Jadi orang politik yang kecenderungan sebelah sini punyalah marah pada saya. Kenapa ya? Adakah kerana politik anda pun tak nak cegah mungkar? Adakah atas dasar politik anda pun membutakan mata sampai anda cari hujah bahawa konsert itu bagus, konsert itu sekian?
anda telah menyokong, anda mempertahankan, anda cari banyak hujah untuk mempertahankan Coldplay kerana politik. Adakah tuan-puan sekalian dan saya selepas Coldplay dah akhirnya berlalu, saya tak ada doa keburukan. Saya tak doa keburukan sedikit pun, saya tak ada doa kekacauan sedikit pun. Yang berlaku adalah satu fitnah kepada saya. Jadi tuan-puan sekalian, untuk hari-hari seterusnya, saya mohon sangat kepada orang-orang politik, jangan jadi saya bahan untuk anda caci maki, sebab cukup saya hanya akan tunjukkan sikit kecenderungan masa musim pilihan raya, lepas tu saya fokus kepada dakwah. Kedua, kepada ilmuwan juga yang tak sefahaman dengan saya, yang tak suka saya, yang saya tak tahu apa masalah anda, saya hormati ilmuwan seperti anda dan saya tak balas balik walaupun saya boleh balas balik. Ada banyak pihak sampai Jabatan Agama pun panggil saya, Ustazah buatlah video balas balik apa yang orang telah bagi imej buruk. Ini di kalangan ilmuwan yang potong video saya, kuliah saya, yang tak dengar sampai habis, yang menimbulkan salah faham masyarakat terhadap saya. Saya jawab begini, cukuplah dia buat video untuk saya takkan buat video untuk mereka, untuk counter balik, untuk jawab balik. Sebab apa yang akan berlaku ialah bila saya counter balik, saya balas balik. Bila saya counter balik, jika saya balas balik, apa yang berlaku ialah dia akan jadi semakin besar, kebencian dan kemarahan tu semakin membara. Saya tak nak macam tu. Kalau kata ustazah tu tak berani, tuan-puan sekalian, saya boleh je berhadapan, jumpa depan pun boleh. Bukan saya nak kata saya berani, tetapi dulu saya macam tu. Saya pergi jumpa depan, kemudian saya balas. Ada video, kutuk, maki apa semua, saya balas kat bawah. Saya boleh balas. Terima kasih Ustaz di atas apa yang Ustaz sebut tentang saya di atas. Saya pun doakan semoga Ustaz melakukan dakwah dengan lebih baik. Semoga dakwah Ustaz lebih meluas. Semoga Ustaz lebih sekian, keluarga Ustaz dilindungi. Biasa saya akan balas macam tu. Tuan-puan dimati Allah sekalian, sejuk tangan saya ni, saya cakap pasal-pasal ni. Ujian dan cabaran dalam dakwah, semua orang ada ujian dan cabaran. Tapi moga saya dapat istiqamah sampai akhir hayat. Saya tetap dapat melakukan kerja nahi mungkar. Saya tahu saya ada kekurangan dan kesilapan dalam penyampaian, dalam teguran. Itulah kemampuan saya. Saya tetap akan cuba buat, insya-Allah. Terima kasih sahabat-sahabat, ada 9,000 lebih lagi ni. Tadi tu yang berkaitan dengan asabiyah ni. Nabi SAW bersabda, wahai Rasulullah, adakah dianggap asabiyah apabila seseorang itu sayang kepada kaum bangsanya? Jawab baginda, tidak. Tetapi asabiyah ialah apabila seorang itu menolong kaumnya dalam perkara kezaliman. Okey, hadis pasal asabiyah ni lagi, itu yang kedua. Barang siapa terbunuh kerana membela bendera kefanatikan yang menyeru kepada asabiyah atau mendukung asabiyah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis seterusnya, bukan termasuk, Nabi kata, bukan termasuk golongan kami orang-orang yang mengajak kepada asabiyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang berperang kerana asabiyah. Dan bukan termasuk golongan kami orang yang mati kerana asabiyah. Nabi tidak mengaku umat. Nabi tidak mengaku di kalangan kami. Tidak termasuk golongan kami orang-orang yang mengajak kepada asabiyah. Tuan-puan sekalian, kalau tengok hadis yang pertama yang saya baca tadi, Nabi ditanya, wahai Rasulullah, adakah dianggap asabiyah apabila seseorang yang sayang kepada kaum bangsanya? Nabi jawab, tidak. Kalau kita sayang bangsa Melayu, kita berjuang dan menggunakan nama Melayu, maksudnya perjuangan kita untuk membangunkan ekonomi Melayu, perjuangan kita contohnya untuk membangunkan Melayu Islam, salah ke? Tak salah. Tak salah. Memang berlaku kecenderungan semula jadi fitrah. Apabila seseorang itu lahir sebagai bangsa itu, maka dia mencintai. Saya sebagai orang Melayu, of course lah semula jadinya sayang kepada Melayu, dan of course lah dalam perjuangan saya ada selit-selit perjuangan untuk membangkitkan kekuatan orang Melayu Islam. Samalah juga misi yang berlaku di perkampungan Al-Hijrah. Samalah juga visi yang berlaku dalam organisasi kami. Maksudnya nak membangkitkan kekuatan Melayu Islam, tamadun Melayu Islam, perjuangan ekonomi Melayu Islam. Dan itu bukan asabiyah. Sama juga orang Cina, dia ada perjuangan untuk
ekonomi Cina. Sama juga orang India. Kita ada perjuangan ekonomi India. Pelik kalau kita dengar orang Cina berkumpul sama dia, kita nak bangkitkan, kita nak kuatkan ekonomi Melayu. Pelik. Jadi, jangan rasa bersalah. Dan ia bukan resis. Bahkan soalan ini ditanya oleh Nabi SAW. Ditanya apa, ya Rasulullah, adakah dianggap asabiah apabila seseorang sayang kepada kaum dan bangsanya? Jawab baginda, tidak. Itu bukan asabiah, Nabi kata. Tetapi asabiah ialah apabila seseorang itu menolong kaumnya dalam perkara kezaliman. Itu asabiah. Nabi menyebutkan asabiah adalah apabila kita, contoh dalam politik A, kemudian ada di kalangan orang yang dalam politik kita, pemimpin yang kita suka ni, dalam grup kita ni melakukan kezaliman, kita tetap pertahankan. Itulah asabiah. Dan apabila politik B, bukan politik kita ni, grup yang kita tak suka, buat sesuatu kebenaran, kita tetap nampak buruk. Dia buat baik tapi tetap nampak buruk. Itu asabiah. Kita ada penyakit asabiah sampai Nabi kata, ia orang yang asabiah bukan di kalanganku. Hati-hati. Itu apa sekalian? Kalaupun kita tak suka politik B, tak suka pemimpin daripada parti B ataupun pakatan B, tetapi jika ia membuat kebaikan dan melaksanakan kebenaran, kita tak boleh melihat ia keburukan. Kebenaran dan kebaikan is kebenaran dan kebaikan. Tetap kita kena sokong. Tetap kita kena menyatakan persetujuan. Ini tak. Bila tak suka politik B, contohnya, yang dia buat oleh kumpulan B ni, semua buruk lah, kebaikan pun tak nampak kebaikan lah. Na'udzubillah, kita ditimpa penyakit asabiah. Dan bila kita politik A pula, walaupun buat salah lah politik A, tetap dipertahankan. Tetap nampak itu betul dan benar. Dan bila politik kita ni pula buat salah, kita tak tegur. Tetap nampak benda tu okey dan cari hujah untuk mempertahankannya. Cari hujah untuk membenarkannya. Cari hujah sekian-sekian, padahal perkara itu perkara yang buruk. Itu yang Nabi sebut. Asabiah ialah apabila seseorang itu menolong kaumnya dalam perkara kezaliman. Hadis yang kedua Nabi sebut, barang siapa terbunuh kerana membela bendera kefanatikan, fanatik, asabiah, berlebihan ni, yang menyeru kepada asabiah atau mendukung asabiah, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis yang keempat, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat bersama kami. Kemudian baginda memberi kami sebuah peringatan yang sangat baik, sehingga berlinangan air mata kami dan bergetar hati kami. Maka seseorang berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah peringatan orang-orang yang akan berpisah. Maka apakah wasiat engkau kepada kami, ya Rasulullah? Baginda pun bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, dengar dan taat kepada pemerintah kalian, walaupun dia seorang hamba Habsyi. Sesungguhnya barang siapa yang masih hidup dari kalian setelahku akan dapat melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Berpegang teguhlah dengannya dan digigitlah ia dengan gigi-gigi geraham kalian. Dan berhati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara baru dalam agama. Kerana sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid'ah dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Bid'ah yang sesat. Tuan-puan sekalian, Masya Allah. Muslimi muslimat, apabila kita berada di bawah kerajaan pada hari ini, pemerintah hari ini, pemimpin hari ini, yang mana pemimpin hari ini melaksanakan kebenaran dan keadilan, membuat kebaikan dan kebaikan, melaksanakan ataupun menyuruh perintah-perintah yang tidak bercanggah dengan agama, kita wajib taat. Wajib taat. Wajib hormat. Wajib ikut. Tetapi apabila pemerintah pemimpin menyuruh kepada kemungkaran, menyuruh kepada kebatilan, maka ketika itulah kita perlu bersuara. Perlu bersuara. Perlu menegur dan menyampaikan kebenaran. Itulah dia. Bukannya semua buruk belaka. Subhanallah. Bukan semua salah belaka. Sebab kita tak suka, tidak. Masya Allah. Sebab apa? Memang ada perintah untuk taat kepada ulil amri. Perintah kepada taat kepada pemimpin selagi mana ia tidak menyuruh kepada kemungkaran dan kebatilan. Masya Allah. Okey, sahabat-sahabat yang dihormati, lagi
dikasihi jadi elakkan. Takut kita ni ada penyakit fanatik, penyakit asabiah yang Nabi tidak mengaku di kalangannya. Nabi tidak mengaku umat. Walaupun kita berbeza, walaupun kita punya kecenderungan tak sama, walaupun politik kita warna berbeza, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita umat Islam boleh bersatu. Dan kita tengok atas isu Palestin, walaupun berbeza politik, berbeza fahaman, kita boleh bersatu. Itulah yang terbaik sebenarnya. Tolak tepi perbezaan politik, fahaman dan sebagainya. Kita kena bersatu dalam hal-hal tertentu. Hal kebaikan bersatulah, hal kemungkaran bersatulah. Bagusnya kalau begitu kan. Hal kemungkaran walaupun daripada pihak kita, bersatulah menentangnya. Hal kebenaran walaupun bukan daripada kumpulan kita yang membawa kebenaran tersebut, bersatulah. Begitulah caranya bila kita tidak jadi orang yang asabiah. Masya Allah. Muslimin muslimat, sebab itu bila berhadapan dengan orang asabiah, orang yang fanatik, orang yang melampau, kita memang kena berlapang dada. Sebab kita susah nak ubah cara mereka berfikir, susah nak ubah cara mereka menulis, susah nak ubah cara mereka bercakap, dan susah nak ubah cara mereka mereka keras, mereka kasar. Mereka akan jadi keras, mereka jadi kasar. Mereka tak boleh nak bertolak ansur. Jadi orang yang sebegini, kitalah yang kena beransur-ansur, menjauhi dan beransur-ansur. Tidak banyak, tak perlu balas, tak perlu jawab, sebab memang soalannya kita merugikan masa dan tenaga kita saja. Sebab mereka tak akan terima pendapat kita, mereka tak akan dengar penjelasan kita. Begitu tuan-puan sekalian. Sekarang dah pukul 8.24. Alhamdulillah, Masya Allah. Banyak dah penjelasan saya bagi. Macam hari ni hari penjelasan, tapi hari ilmu juga ada ilmu. Walau bagaimanapun, saya nak bacakan hadis yang kedua daripada bab yang kita belajar ini, tuan-puan sekalian. Hadis yang kedua. Hadis yang kedua dalam kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang buka kitab kita, hadis yang kedua. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, ia merupakan hadis yang ke-174. Okey, saya baca, tuan-puan ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda al-huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila dalalatin kana alaihi minal ithmi mislu athami man tabi'ahu la yanqusu dhalika min athamihim syai'an. Rawahu Muslim. Allahu Akbar. Tuan-puan sekalian, kita sedang membacakan hadis yang kedua dalam bab yang ke-20 daripada kitab Riyadhus Shalihin, dan ia merupakan hadis yang ke-174. Hadis yang 174 dah, tuan-puan sekalian. Kita dah baca 173 hadis dah. Jadi mari sama-sama kita menghayati dan memahami apa yang nak disampaikan oleh Nabi. Nabi SAW bersabda, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk, kepada hidayah, ilal huda, Nabi kata, kepada siapa yang mengajak manusia kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebenaran, kepada kebaikan, maka ia akan memperolehi pahala sebagaimana pahala orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun pahala-pahala mereka. Dan barang siapa yang mengajak kepada keburukan, kebatilan, kemaksiatan, kejahatan, maka ia akan memperolehi dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Maka ia memperolehi dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Tuan-puan sekalian, ada kaitan sangat, kebetulan. Bukan kebetulan, Allah yang aturkan.
Allah mengaturkan pagi ni saya baca hadis ni. Sebab hadis yang kita baca dan kitab Riyadhus Shalihin ni kita tak pilih-pilih. Saya baca hadis ke hadis, hadis ke hadis tanpa skip. Maka pada hari ini Allah takdirkan saya baca hadis ni. Tuan-puan sekalian, apa yang Nabi sampaikan? Barang siapa yang mengajak kepada kebenaran, kebaikan, petunjuk, hidayah, kebenaran, lalu diikuti, ada orang mengikutnya, dia akan dapat pahala. Semua orang yang ikut, yang follow apa yang dia sampaikan, apa yang dia tunjukkan, kebenaran itu, dia dapat pahala tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang-orang yang ikut. Contoh, ada 10 orang ikut, ada 10 orang follow. Contoh, ada 10 orang follow. Kita bagi contoh terdekat. Tuan-puan bayangkan, saya tak tahu nak bagi penjelasan apa. Tuan-puan setuju atau tidak, saya bersetuju, terima kasih. Tak bersetuju juga, terima kasih. Contoh, ada kata-kata yang dikeluarkan, sangguplah disebut begini. Disebut macam ni. Dia kata, lebih baik pergi konsert Coldplay tu daripada pergi majlis qasidah. Daripada pergi majlis selawat. Sebab dia kata, Coldplay tu maksiat. Maksiat yang mana kalau bertaubat, maksiat memang ada unsur maksiat, tapi maksiat yang jelas kalau bertaubat settle. Tetapi majlis qasidah, majlis selawat ada unsur syirik, dia kata. Ada unsur syirik. Syirik melibatkan akidah. Jadi dosanya lebih besar. Sebab apa mereka kata ada perkataan-perkataan dalam qasidah tu yang memuja Nabi berlebihan. Ada perkataan-perkataan yang sekian-sekian. Tuan-puan sekalian bayangkan ya. Sebenarnya banyak lebih kepada kecenderungan politik. Lepas tu ilmuwan dan agamawan dalam politik ni berlebihan sangat mengulas dan mempertahankan konsep tersebut. Bila saya baca-baca, saya kata, ya Allah, macam-macam hujah agama yang dikeluarkan, macam-macam dalil yang dikeluarkan, macam-macam logik akal fikiran yang dikeluarkan untuk mempertahankan konsep tersebut dan mempertahankan orang-orang yang pergi konsert tersebut dan mempertahankan pihak-pihak yang meluluskan konsert tersebut. Kalau ya pun tak perlulah sampai nak buat perbandingan dengan majlis selawat, majlis maulid, majlis qasidah. Sebab perbandingan itu perbandingan yang sangat melampau bagi saya. Minta maaf lah. Perbandingan yang langsung tak logik. Cukuplah kalau anda bagi tahu program itu sekian-sekian, tapi jangan buat perbandingan dengan majlis-majlis ni. Kalaupun memang ada kesilapan dan kekurangan dalam majlis qasidah ataupun majlis maulid, anda hanya perlu menegur sahaja di mana salah dan silap. Kerana sepanjang saya hadir majlis maulid ataupun majlis qasidah, tidak ada pencampuran bebas lelaki perempuan dan tidak ada pendedahan aurat dan tidak ada tempikan-tempikan ataupun tidak berlakulah tari menari tempikan-tempikan yang di luar kawalan. Semuanya dalam keadaan terkawal lah, harmoni. Tetapi mungkin benar ada qasidah-qasidah tertentu, bacaan-bacaan syair tertentu yang tidak selari dengan syariat, maka itu saja yang perlu dibetulkan. Tetapi bukan dibuat perbandingan antara lebih baik konsert tu sebab konsert tu tak melibatkan akidah, maksiat je daripada ni. Allahu Akbar. Tuan-puan bayangkan. Itulah bahaya bila fanatik, asabiah melampau, perbuatan melampau, bila kepala kumpulan tertentu mencarilah pelbagai hujah dan alasan. Kita doakan supaya, saya juga risau generasi dan anak-anak saya sendiri. Tak tahulah esok kerana hujah-hujah seperti ini akhirnya ramai sangat remaja tak rasa buat salah, tak rasa berdosa dan tak rasa apa-apa duduk di dalam lingkungan. Kita tengok dah video konsert tu macam mana tempikan, tari menari, lompat melompat, bagaimana boleh hilang kawalan diri. Dan saya pun, kita tak doakan keburukan, kita doakan kebaikan. Ya Allah, mudah-mudahan tidak berulang lagi, mudah-mudahan tak ada generasi kita, anak-anak kita. Jadi tuan-puan sekalian, Masya Allah, jangan sampai hujah-hujah untuk mempertahankan konsep seperti ini termasuk dalam golongan yang Nabi sebut ni. Nabi sebut apa? Barang siapa mengajak kepada keburukan,
maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikit pun dari dosa-dosa mereka. Jangan sampai orang-orang yang mempertahankan keburukan ni, yang membuat macam-macam hujah nak mempertahankan konsert ni dan membela orang-orang yang pergi ni, sehinggakan mereka telah membenarkan keburukan dan kemaksiatan ini berleluasa. Akhirnya ramai yang follow. Of course lah ramai yang follow, ramai yang suka. Remaja-remaja yang perlukan bimbingan daripada orang dewasa ni, tapi tiba-tiba baca tulisan-tulisan orang dewasa yang menyatakan bahawa perbuatan mereka tu biasa, okey, boleh diterima, sekadar berhibur. Percayalah selepas ini, bila datang lagi konsert-konsert selepas ini, mereka akan menggunakan hujah-hujah orang dewasa ni. Mereka akan gunakan hujah-hujah orang dewasa ni, lepas tu ajak lebih ramai lagi. Dan jika kita telah melakukan kesilapan, mengajak kepada keburukan, maka 1,000 orang yang follow, 500 orang yang follow, 10 orang yang follow keburukan ini, kita akan menanggung sama dosa-dosa tersebut. Sebab banyak penulisan orang ni, dia sebut apa? Saya pun tak pergi konsert ayat. Saya pun tak pergi konsert tu dan saya pun tak beli tiket. Tetapi bagi saya konsert tersebut, ayat-ayat tu membela. Ayat-ayat tu mempertahankan. Ayat-ayat tu memberikan senang hati orang yang menyertai. Tuan-puan sekalian, harga tiket konsert tu paling murah hampir 400 tau. Yang mahal ribu-ribu. Orang Islam kita menyumbang ke mana? Tiket tu akan pergi ke mana? Pihak mana? Kepada siapa? Dan siapakah artis tersebut? Ada orang kata, Ustazah ni terlalu ni sangat lah ni. Tak. Kenapa kita macam bertegas, jelas dan tak berlindung menyatakan pendapat kita? Sebab apa? Bila yang ini kita tak boleh lepasi, akan datang. Sebab apa? Hujah-hujah ilmuwan, hujah-hujah orang dewasa ni dah beri kuat sangat dah kepada orang-orang muda ni. Tapi ingat hadis Nabi ni. Nabi kata apa? Barang siapa yang menunjukkan keburukan ataupun mengajak kepada keburukan, maka ia memperoleh dosa sebagaimana dosa orang-orang yang mengikutinya. Walaupun anda tak pergi konsert tersebut, anda tidak duduk dalam majlis yang bercampur. Macam-macam lah hujah dia kata, bercampur dalam tu sama je dengan bercampur dekat shopping komplek pun bercampur juga, dia kata. Kalau pergi pasar malam pun bercampur juga. Kalau pergi taman-taman tema permainan pun bercampur juga. Dihujahkan begitu tuan-puan sekalian. Masya Allah. Tuan-puan sekalian, bercampur dekat pasar malam, bercampur tu untuk tujuan apa? Kalau pergi taman-taman mainan, tujuan untuk rekreasi keluarga kan dengan anak-anak. Pergi shopping komplek pun untuk membeli belah kan. Macam-macam. Kalau tuan-puan baca, saya kata, biar betul. Kalau nak pertahankan pun, janganlah bagi hujah-hujah macam ni. Benda yang jelas, sesuatu yang tidak baik, apa salahnya katakan ia tidak baik dan tak bersetuju. Walaupun anda daripada politik mana-mana pun. Saya ingat masa kita kecil dulu, memang zaman saya muda, memang zaman saya membesar, konsert dah banyak. Tak kira lah zaman siapa-siapa, konsert dah banyak. Bukan hari ni. Dan kita perhatikan, sentiasa ada pihak yang menentang konsert-konsert seperti ini. Maksudnya zaman walaupun berubah, konsert berubah, skala kecil, skala besar, tetap ada yang mencegah. Dan kekallah kita berada di golongan yang mencegah, walaupun esok kan parti lain pula ke memerintah, parti ni tak tahulah parti mana yang memerintah, tetap kita istiqamah mencegah. Dan tidak akan berubah kata-kata kita, tidak mengubah prinsip kita dalam mencegah kemungkaran. Saya tak nak kupas apa detailnya kesan daripada konsert besar-besaran ini dibuat. Kenapa ada negara tutup pintu terus konsert ini tidak boleh dibuat di negaranya? Kenapa tutup pintu terus kepada konsert-konsert seperti ini? Sebab pemerintah nak jaga perkara yang tidak boleh dikawal selepas itu. Wallahu alam. Jadi itulah hadis yang kita baca, itu pengajian kita pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. InsyaAllah jumpa lagi pagi besok. Saya minta maaf sebab saya tak mampu nak memenuhi semua kehendak pihak-pihak. Tak mampu memenuhi semua. Ustazah patut cakap macam ni, Ustazah tak patut cakap macam ni. Itulah kekurangan saya. Tak mampu nak menuturkan kata-kata yang menyenangi semua pihak, memenuhi kehendak semua pihak. Jadi, maafkan kekurangan saya, kesilapan saya. Saya cuba baiki kesilapan. Saya akan baiki lagi cara dakwah saya untuk lebih baik. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih semua.
Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Apa sekian cukuplah surah Al-As tu memberi kekuatan kepada kita. Allah berfirman, wal 'asr, demi masa, wal 'asr innal insana lafi khusr, manusia itu dalam kerugian, manusia itu hidup dalam kerugian. Illa alladhina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan beramal soleh. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang beramal soleh. Wa tawasaw bil haqq, dan yang saling beri peringatan kepada kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan yang saling beri peringatan, yang saling menguatkan tentang kesabaran. Allah berfirman, demi masa. Allah bersumpah demi makhluk, iaitu masa. Masa adalah makhluk Allah. Demi masa, demi waktu yang berjalan, demi masa yang berdetik. Innal insana lafi khusr. Allah berfirman, sesungguhnya manusia dalam kerugian, hidupnya rugi, masanya rugi, hartanya rugi, nyawanya rugi, dia rugi. Illa, kecuali, ini saja orang yang tidak rugi. Alladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus solihat, orang yang melakukan kebaikan. Wa tawasaw bis sabr, wa tawasaw bil haqq, mereka yang tolong menolong dalam kebenaran, dalam petunjuk, dalam hidayah, dalam kebaikan. Wa tawasaw bis sabr, dan mereka yang ingat mengingati, tolong menolong dalam kesabaran. Inilah golongan yang tidak rugi. InsyaAllah kita di kalangan orang yang tidak rugi. Jangan pula jadi sebaliknya, tolong menolong dalam kebatilan, duduk sama tolong menolong membenarkan di dalam keburukan. Dia suka tulisan ni, membenarkan dia pun sebar. Ini orang yang tolong menolong dalam keburukan, na'udzubillah, mempertahankan sesuatu maksiat, mempertahankan perkara yang jelas. Kita tahu Nabi tak suka, Nabi tak akan benarkan perkara ini berlaku. Nabi akan gunakan kuasanya untuk mengelakkan perbuatan-perbuatan buruk ini. Ketika Nabi berada menjadi pemimpin Madinah. Tuan-tuan sekalian, Nabi pernah jadi Perdana Menteri, pemimpin, presiden, apa jawatan? Kepada bukan hanya kota Madinah, kepada seluruh negara Islam ketika itu. Dan adakah tidak ada orang kafir ketika itu? Ada. Ada ramai musyrik, ramai orang kafir. Mereka hidup aman di bawah pemerintahan Nabi. Mereka hidup aman di bawah pemerintahan khalifah-khalifah. Adakah mereka tak boleh berhibur? Mereka berhibur dengan cara mereka. Tetapi Nabi tidak tunduk kepada orang kafir. Teguran ini umum kepada semua pemimpin dan pemerintah, termasuk juga semua negeri. Termasuk Terengganu, termasuk Kelantan, termasuk Kedah, termasuk semua. Termasuk negeri Selangor, Perak, Perlis, apa lagi, Pulau Pinang, termasuk semua. Bukan hanya kepada pemerintah atas, sebab setiap negeri ada pemerintah. Cuba sedaya upaya menggunakan kuasa pemerintahan untuk menjadikan segala bentuk hiburan untuk umat Islam dan orang bukan Islam adil untuk semua, dan juga tetap menjaga norma ataupun rukun negara, menjaga adab tata susila tu. Kesopanan dan sopan, tata susila, kesopanan dan kesusilaan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.